Datuk Seri Anwar memulakan kerjaya politiknya sebagai seorang aktivis pelajar yang berlandaskan Islam, dan ini telah memberi beliau imej sebagai tokoh pejuang Islam di dalam dan di luar negara. Oleh itu, pendedahan penglibatannya dalam kegiatan sumbang sukar dipercayai dan diterima oleh rakyat. Keadaan ini kalau dibiarkan boleh menggugat keyakinan rakyat terhadap kewibawaan kerajaan. Menyedari hakikat ini, Datuk Seri Anwar telah mengadakan roadshow sejak 2 September 1998 di mana dia cuba mempamerkan bahawa pemecatannya adalah kerana dia memperjuangkan reformasi, menentang korupsi, kelusi dan nepotisme. Hakikat sebenarnya ialah Datuk Seri Anwar telah memperalatkan platform reformasi ini untuk tujuannya sendiri. Slogan-slogan seperti ini jika dibiarkan boleh mempengaruhi masyarakat, khususnya kaki tangan kerajaan dan masyarakat umum yang nampaknya masih skeptikal atau tidak yakin dengan salah laku Datuk Seri Anwar. Di sepanjang kerjaya politiknya, Datuk Seri Anwar telah berjaya mewujudkan networking atau rangkaian dengan beberapa orang tokoh politik di negara-negara asing. Nampaknya, tokoh-tokoh ini tidak dapat menerima hakikat bahawa kegiatan sumbang Datuk Seri Anwar benar-benar berlaku, dan oleh itu mereka mempunyai tanggapan negatif terhadap kerajaan Malaysia serta bersimpati dengan gerakan reformasi yang dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar. And so, among nations suffering economic crises, we continue to hear calls for democracy and reform in many languages. People's power, Joy Moi, Reformati. We hear them today, right here, right now, among the brave people of Malaysia. Datuk Seri Anwar bimbang tindakan membawanya ke mahkamah akan menjejaskan imej dan cita-cita politiknya. Tujuan roadshow serta pergerakan reformasinya adalah untuk mengenakan tekanan kepada kerajaan, mempersendakan amalan demokrasi negara, mencabar kewibawaan sistem perundangan dan kehakiman serta menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, tindakan kerajaan adalah ikhlas dalam membawanya ke muka pengadilan agar rakyat benar-benar faham siapa Anwar sebenarnya. Dengan ini, rakyat akan tahu bahawa Anwar sebenarnya adalah Dr. Jekyll and Mr. Hyde atau musang berbulu ayam. Kini, setelah dihukumkan oleh mahkamah, laungan reformasi Datuk Seri Anwar telah disahut oleh ahli-ahli keluarga terdekat dengannya, beberapa pertubuhan bukan kerajaan dan barisan parti pembangkang, serta juga segelintir usahawan yang kecewa. Walaupun slogan reformasi terus dilaungkan oleh mereka, namun jelas setiap golongan ini mempunyai agenda tersendiri, dan walaupun penggerak-penggerak reformasi ini telah melangkah masuk ke arena politik dengan pelancaran Parti Keadilan Nasional, namun kegiatan politik jalanan mereka masih diteruskan. Networking atau rangkaian luar negeri yang dipupuk oleh Datuk Seri Anwar tidak terputus walaupun dia kini dipenjarakan. Usaha ini diteruskan oleh isterinya, Datin Sri Dr. Wan Azizah. Pada 13 Mei 1999, Dr. Wan Azizah telah berjumpa dengan James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ini diikuti pula dengan satu pertemuan secara sulit 2 hari kemudian di antara Dr. Wan Azizah dengan isteri Michelle Kemdesu, iaitu Presiden International Monetary Fund atau IMF. Yang menjadi tanda tanya sekarang ialah, apakah yang mendorong Datuk Seri Anwar, seorang tokoh yang memperjuangkan idea Islam sejagat, berdamping rapat dengan tokoh-tokoh Barat yang mana agenda mereka terhadap Islam masih diragukan? Dan mengapakah tokoh-tokoh Barat ini begitu gairah dan berminat untuk bertemu dengan Datin Sri Dr. Wan Azizah di dalam dan di luar negara? Andainya Wan Azizah dan Parti Keadilan memperjuangkan nasib bangsa Malaysia, apakah keperluan atau matlamat mereka menagih simpati?
atau meraih sokongan dari tokoh-tokoh negara barat? Akhir kata, mereka ini sebenarnya menaguk di air yang keruh. Matlamat penjelasan ini adalah untuk memaparkan perkara yang sebenar, kerana kebenaran akan mengelak orang ramai daripada terus keliru dan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kesucian agama. Kebenaran juga akan mengelak orang ramai dari bersubahat dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum, kerana mereka tidak mengetahui perkara yang sebenar. Adalah diharapkan tiada lagi terdapat orang-orang yang sanggup bersubahat dengan kemungkaran sehingga boleh mencetus keadaan darurat yang merugikan masyarakat Malaysia.